السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat mengadakan kuliah yang mana insya-Allah kita akan adakan kuliah ini mungkin dengan inayah dan pertolongan daripada Allah secara bersiri. InsyaAllah kita akan ada risalah ataupun buku sebagai rujukan di dalam kuliah kita di masjid ini. Walau bagaimanapun, untuk kuliah yang pertama, permulaan kepada kuliah-kuliah bersiri yang kita akan adakan di masjid ini, kita akan mulakan dengan suatu risalah ringkas untuk kita baca pada malam permulaan ataupun pada malam muqaddimah ini, sebelum daripada kita mula membaca kitab ataupun risalah ringkas kutaib yang akan menjadi rujukan dalam kuliah-kuliah kita pada masa yang akan datang insya-Allah. Nanti bila kitab itu sampai, ada rujukan untuk tuan-tuan tengok dan tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai panduan dan amalan. Kita memilih suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang ringkas berhubung dengan kelebihan 4 kalimah agung zikir, yang mana kalau kita tengok kitab itu sangat bagus kerana dia membahaskan tentang kalimah-kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bagaimana cara untuk kita membacanya, bagaimana untuk kita beramal dengannya, dan lebih penting kelebihan, fadilat dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka yang membaca dan beramal dengannya. Kita kena ajak masyarakat, terutama sekali ahli keluarga kita lah, untuk dekat dengan zikir dan wirid yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang diajar al-azkar, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi ni banyak. Cuma mungkin kita sebagai umatnya terlepas pandang. Jadi kita cubalah ruang-ruang yang ada ni memperkenalkan zikir-zikir yang sahih, yang memang warid dibaca oleh Nabi, diajar oleh Nabi, dan yang lebih penting fadilatnya sahih. Fadilatnya sahih. Walau bagaimanapun tuan-tuan, pada malam ini kita akan memilih satu risalah ringkas yang ditulis juga oleh penulis yang sama. Tetapi beliau namakan risalah ini, insya-Allah kita boleh habiskan dalam kuliah antara maghrib dan isyak ini, iaitu 10 asbab lil wiqayah min as-sihr wal 'ain. 10 perkara yang boleh melindungi, wiqayah, mencegah
Prevention. Tuan-tuan biasa dengar kan perkataan ataupun pepatah. Apa dia? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi 10 amalan yang dibawakan oleh penulis ini boleh mencegah, melindungi, memagar, menjadi pendinding, wiqayah daripada as-sihir, perbuatan sihir, dan al-ain. Ain ni pun termasuk dalam sihir jugalah, kan? Sihir yang berpunca daripada pandangan mata. Dalam hadis Nabi kata al-ainu haqq. Pandangan mata itu benar. Dia boleh memberikan kesan kepada orang yang dilihat. Jadi daripada pandangan itu boleh memberikan penyakit. Sebab itu hati-hati. Ada beberapa amalan lah, 10 yang kita boleh amalkan. Ini diberi melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah. Yang pentingnya masa tuan-tuan buat nanti mesti dengan keimanan tauhid yang ikhlas, yang tulus dan yakin. Insya-Allah dia akan berkesan. Okey? Kalau tak sempat tak apa. Nanti kita usahakan macam mana tuan-tuan boleh dapatkan risalah ni. Saya tak pasti sama ada dia sudah diterjemah ataupun tidak. Kerana ini diambil langsung daripada website beliau. Beliau telah masukkan dalam website beliau itu albadar.net tu, apa dia ni, risalah ini dalam bentuk PDF tapi dalam bahasa Arab lah. Mungkin kita boleh usahakan untuk tuan-tuan dapat poin-poin dia di dalam bahasa Melayu. Baik. Pertama dia mulakan secara ringkas lah, kita tak bacalah satu persatu. Di dalam muqaddimah beliau menyebut bahawa kehidupan dunia ini ialah kehidupan fa inna hadhil hayah ad-dunya daru imtihan wabtila. Dia kata dunia ini ialah dar, tempat atau negeri, kita duk sebut darul aman, darul naim, darul baik, darul ta'zim, dar. Dia kata sesungguhnya kehidupan dunia ini sendiri ialah tempat imtihan. Imtihan ni peperiksaan, ujian. Sebab itu kita ada surah Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, kan? Surah Al-Mumtahanah tu. Dan dia kata wabtila, darul ibtila. Orang Melayu dia translate, dia gunakan perkataan Arab itu dalam bahasa Melayu mihnah. Dunia ini ialah tempat mihnah, kita menerima ujian. Lebih menarik dia kata, kadang-kadang manusia itu diuji dengan fayubtala taratan birrakha wan ni'mah. Dia kata kadang-kadang manusia ini ujiannya boleh datang dalam bentuk kesusahan dan dia boleh datang dalam bentuk kesenangan. Artinya seseorang yang diuji diberikan kesenangan, kesihatan, kekuatan, kekayaan, kelebihan, itu adalah bentuk ujian. Untuk melihat sama ada kesenangan itu mendekatkan dia kepada Allah atau menjauhkan dia. Itu tujuan. Tujuan ujian itu ialah sama ada, pasal itu dalam Quran kata ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia kita itu menyangka bahawa sekadar kita mengatakan saya beriman itu sudah memadai untuk membuktikan dia beriman, wa hum la yuftanun, walhal sedangkan dia belum diuji.
Tetapi ujian ini kadang-kadang dilihat oleh manusia hanya dalam bentuk kesusahan, kesakitan, kepayahan, kemiskinan. Kalau orang miskin kita katakan ujian, kalau orang kaya kita katakan nikmat. Tapi nikmat itu sendiri juga ujian. Nampak? Maka dia mengingatkan kita, antaranya dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 35. Allah kata apa? Wa nabluukum bisyarr wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan apa? Bisyarr, keburukan, wal khair, kebaikan. Artinya tuan-tuan tidak boleh melihat bahawa kesenangan, kesihatan, kekayaan itu sebagai satu bentuk. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita. Nabi kata apa tuan-tuan? Sekiranya kamu melihat salah seorang daripada kalian itu diberikan kesenangan, tetapi kesenangan itu membawa dia jauh dan hanyut di dalam menderhakai Allah, dengan kesenangan itu menenggelamkan dia di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah, kata Nabi, itu adalah istidraj. Macam mana kita nak tahu satu orang tu senang dalam arti kata Tuhan meredai dia, ataupun dalam arti kata senang dalam Tuhan memurkai dia? Macam mana kita nak bezakan? Sebab kita ni macam tu lah. Kalau hala ke kita, rahmat belaka. Kalau hala ke orang, balak lah. Kan? Kalau hujan turun di negeri kita, rahmat. Kalau hujan turun di negeri orang, balak. Kalau kita sakit, rahmat. Kalau orang lain sakit, balak. Mana boleh macam tu? Itu tak adil. Maka Nabi telah meletakkan satu garisan yang jelas. Sekiranya ujian itu, kesenanganlah, membawa dia jauh daripada Allah, itu ialah istidraj, bala. Tetapi kalau ujian itu, kesenangan itu mendekatkan dia kepada Allah, itu ialah nikmat yang diredai. Bukan semua yang senang dan kaya itu mesti Tuhan suka dan setuju. Kan? Sebab tu kita kata benda-benda yang Tuhan bagi ni, dia tak Ar-Rahman. Tuhan ni dia bukan Ar-Rahman saja, dia Ar-Rahim. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir-tafsir yang ada, Ar-Rahman ialah pemurahnya Allah kepada semua makhluk dia, tanpa dia melihat kepada agama kawan tu. Itu Ar-Rahmannya Allah. Dia tak tengok agama siapa, dia tak tengok orang tu sujud tak sujud, tunduk tak tunduk, taat tak taat, dia bagi. Tetapi yang dia khaskan, yang dia pilih, Ar-Rahim. Sebab tu kita tengok semua orang dapat makan, semua orang dapat kesenangan, semua orang dapat kesihatan. Ar-Rahmannya Allah, dia tak pilih. Tetapi apabila melibatkan Ar-Rahim, kasih sayang dia, rahmat dia, yang ni dia bagi kat orang beriman saja. Kan? Jadi kita sebut hal ini kerana supaya kita boleh nampak bahawa tak semestinya yang dikatakan ujian itu mesti dalam bentuk kesusahan. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia membawa satu hadis yang disebut daripada Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, ajaban li mu'min, sangat ajaib orang yang beriman itu, la yaqdiyallahu lahu syai'an, tidaklah Allah Ta'ala itu menetapkan sesuatu kepadanya, kepada orang yang beriman itu, melainkan illa kana khairan lahu, melainkan ketentuan itu baik untuk dia. Apa sahaja yang ditentukan, al-qada, yang
ditetapkan oleh Allah kepada kita kesemuanya untuk orang beriman lah. Pasal itu Nabi kata ajaban lil mu'min, sangat ajaib, sangat beruntung orang beriman. Setiap ketentuan yang Allah Ta'ala tulis untuk dia kesemuanya baik. Sakit, sihat, menang, kalah, untung, rugi, illa khair, kesemuanya baik. Baik macam mana? Orang beriman je faham. Kalau senang, peluang untuk dia sedekah. Kalau susah, peluang untuk dia beristighfar. Sihat, peluang dia untuk beribadah. Sakit, kafarah untuk dosa dia. Tak ada yang rugi. Kadang-kadang yang membawa kita balik kepada Allah ialah kesusahan, kepayahan, kesakitan. Banyak orang yang jumpa Allah Ta'ala ni bila dia sakit. Bila dia sakit, banyak orang jumpa Allah. Kita tanya bila hang sedar ni? Dia kata sejak aku jatuh sakit ni, tak boleh pergi mana ni, aku duk mula-mula mengaji lah, duk mula-mula sembahyang ni. Banyak orang yang balik jumpa Allah ni setelah dia kena ujian yang buruk. Nampak? Di sebalik ujian itu ada hikmah. Kan? Baik. Kemudian hadirin mukminin, dia juga membawakan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Suhaib bin Sinan, yang mana Nabi menyebut bahawa ajaban li amril mu'min, sangat ajaib urusan orang beriman, kesemua perkara yang menimpanya, urusan hidupnya adalah baik. Tidak ada yang merasai perkara ini, walaysa zak li ahadin illa lil mu'min. Bagi orang beriman ini, setiap urusannya ada kebaikan. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, kita rancang lain, jadi lain, tapi bila kita rancang lain, tiba-tiba kita jadi lain. Tiba-tiba dapat sesuatu pada kita, kita akan kata apa? Alhamdulillah, ada hikmah. Kan? Ada hikmah. Tak jadi seperti yang kita rancang tu, sebaliknya ada hikmah. Kan? Ada hikmah. Baik. Nabi kata, in asabathu sarra, sekiranya menimpanya sesuatu benda yang menyenangkan, apa yang dia buat? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Paling mudah lah tuan-tuan, macam-macam lah kalau kita nak cerita, tapi ada satu pengalaman. Kita nak pergi makan satu kedai, ramai orang. Kita nak pergi satu kedai, ramai. Tak jadi kita pergi kedai tu. Tapi kedai tu lah tujuan asal kita. Kita mari pun nak pergi kedai tu. Kita pun tak apalah, dah ramai tengok, tak boleh nak makan lah. Pergi satu kedai lagi, kedai yang bukan asal kita nak pergi. Apa yang berlaku? Kebetulan kita jumpa satu orang yang dia belanja kita. Tapi kalau kita makan yang kedai asal kita nak pergi yang ramai orang tu, mungkin kita kena bayar sendiri. Tapi bukanlah makna kita naik kereta ada kita kena. Bukan lagu tu. Yang tu tak ci. Tapi banyak kerap kali berlaku sedemikian. Kerap berlaku sedemikian, kita tak jadi pergi kedai tu, kita pergi kedai ni. Kecewa lah. Pasal kita hajat nak mari kedai ni, orang duk sebut kedai ni. Tapi kita pergi kedai tu. Kedai tu lebih kurang lah juga rasa dia. Tapi bila kita nak bayar, dia kata ada orang bayar ada ustaz. Yang mana perkara rezeki itu tak mungkin kita dapat pada pilihan yang awal tadi. Cuma apabila benda ni berlaku, kita tak boleh bertembung dengan ketentuan Allah. Kita kata mungkin bukan rezeki kita. Manusia ni kalau dia boleh ajak, kalau bukan rezeki dia, dia akan tenang. Sebab itu tuan-tuan, kita akan lihat negara-negara orang Islam walaupun macam-macam berlaku, tapi oleh kerana iman, taklah banyak orang bunuh diri. Hari itu masa PKP pun yang gantung, yang terjun apa semua, terjun jambatan, yang gantung apa semua, bila kita baca anak lelaki atau anak perempuan, bin dengan binti, tak apa-apa nak banyak sangat. Kerana kita memahami hikmah. Hikmah. Baik.
Wallahu taala a'lam. In asabathu darra, sekiranya yang menimpanya itu suatu kemudaratan, keburukan, dia bersabar di atas ujian itu. Artinya dia tak mengeluh lah. Dia tak mengeluh. Kan? Apa? Pada setiap perkara itu ada kebaikan. Kan? Saya, tapi cerita ni cerita lah, lain kali lah kita cerita. Kita fokus hadis dulu. Baik. Kita tengok apa yang beliau sebut. 10 perkara, panjanglah mukadimahnya pun cantik, tapi insya-Allah dalam pertemuan yang lain kita cuba ambil faedah. Tapi saya nak fokus kepada 10 perkara yang menjadi asbab melindungi diri kita, bukan setakat melindungi, mencegah. Artinya benda tu tak kena lagi, sudah ditepis, ditolak, dilindungi daripada kena. Kita ni tuan-tuan, orang Islam ni, dia punya prinsip dia mudah ya. Jangan bagi kena. Kalau kena, kita redalah, tapi kita jangan cari penyakit. Sebab itu Nabi SAW ajar kita kan, apabila kamu mendengar di suatu tempat tersebarnya wabak, kamu jangan masuk ke dalamnya. Sesiapa yang sudah berada di dalamnya, jangan keluar daripada kawasan tersebut. Artinya apa? Prevention, pencegahan. Nabi kata lari daripada orang yang sakit ni, penyakit yang berjangkit ni, seperti mana kamu lari daripada singa. Kan? InsyaAllah. Baik. Yang pertama, as-sababul awwal. As-sababul awwal. Apa dia? At-ta'awudz billahi min syarri sihr wal hasad. Nombor 1, ta'awuz, memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan sihir dan hasad. Hasad, dengki. Yang pertama, at-ta'awuz. At-ta'awuz. Kita kadang-kadang kalau hak hadis-hadis hak Quran ni, kalau orang habaq petua Quran dengan hadis ni, dia bukan nak berapa nak karan sangat. Cuba kalau orang habaq pi di bukit kubu tu, ambil kayu apa tu, tak dan Aisyah dia nak celapak pi. Mun petua-petua merepek mengarut ni, tak dan. Ada satu orang SMS suruh saya bawa doa stroke. Saya duk cari tak jumpa lagi. Nanti saya kalau jumpa, saya bawa pergi kat dia. Doa stroke. Yang pertama, at-ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan sihir. Antaranya apa dia? Antaranya seperti mana Allah Azza wa Jal mengajar nabinya di dalam surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Sebab kita kena beriman, kita kena percaya bahawa perbuatan sihir ini banyak didorong oleh punca dengki. Yang tu kita tak nafikan. Hatta Nabi yang disihir itu juga berpunca daripada apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, dengki. Dan tak payah pergi jumpa Tok Bomo pun nak tahu kata orang dengki kat kita ni. Pasal memang sifat manusia dengki. Rugi je pergi bayar 2-30 ringgit nak tahu kata ada orang, semata-mata nak dengar Tok Bomo saya ni 2-3 hari dah rasa pelik ni, nega pun tak apa nak. Ada orang dengki kat hang. Kalau nak habaq lagu tu saya pun tahu. Memang ada orang dengki, tak gaduh. Tok Bomo habaq kita pun tahu. Dengki ni memang berlaku dalam kehidupan. Kan? Orang berniaga akan dengki, persaingan, politik, agama, semua ada dengki. Kan? Ini benda biasa. Cuma kita tak payah tahulah siapa dengki.
Kita tak payah tahu siapa dengki kita. Sekali dia akan jadi pelik, dia akan jadi tak elok. Kita tak payah tahu. Tak perlu untuk, bukan syarat untuk nak rawat penyakit yang kena pada kita itu. Saya ulang sekali lagi nak. Tidak ada syarat di dalam Al-Quran dan Sunnah kena tahu orang buat. Katalah tuan-tuan kena santau. Macam mana nak berubat? Mai kita berubat lah. Dia kata hang kena cari siapa yang buat ni. Buat apa? Ha? Nak pergi hantar balik santau tu kat dia? Ha, elok. Yang ni yang Nabi kata yang bunuh dengan yang dibunuh, al-qatil wal maqtul finnar. Dua-dua masuk neraka. Kita tak, jenayah lain lah. Kan? Orang masuk rumah kita, rompak duit kita. Polis mai tanya-tanya, macam ni lah. Tuan, tak payah duk carilah siapa. Biar pilah. Dak, yang tu salah, yang tu jenayah. Yang ni yang santau-santau sihir ni. Benda ni tuan-tuan, bukan kes yang duk jadi dalam negara kita pun kita tak tahu siapa buat. Jenayah-jenayah yang duk ada ni pun kita tak tahu. Tambah yang sihir-sihir, benda-benda gaib ni. Kita kena tahu ustaz, kalau tidak tak jadi ubat ni. Ish. Nampak? Tak perlu. Ha? Baik. Lepas tu pelik-pelik kadang-kadang saya tengok, bila kita pergi jumpa Tok Bomo, kita tengoklah hadis-hadis tak ada. Dalam 10 bab ni pun tak ada. Minta nama mok, minta nama tok. Bukan kita nak isi borang minta kerja. Yang nak tahu apa semua, yang sakit kita, apa kaitan nama mok kita? Yang sakit tu kita, yang dia nak tahu nama mok kita, nama tok kita, nama tok wan kita apa semua, apa kaitan lah? Baca doa sebut nama kita sudah lah. Dia tahu nama mok apa? Ini semua propa ya. Ini semua buat nak bagi orang rasa okey. Yang pertama, siapa pun yang buat, dia tidak akan boleh mengatasi kekuasaan dan ketentuan Allah. So direct kepada Allah Azza wa Jalla. Doa. Takkan tuan-tuan kata Allah pun tak boleh buat apa ni, pasal yang ni dia pakai bomo siam. Tu sakana. Ha? Kita kata yang ni dia kata siam punya sihir ni ustaz. Tak apa, baca 3 kul. 3 kul pun tak mau lah. Tu dia hantar 3 kul ni apa ayat Quran ni. Dak kita kena pi juga tu. Cari dia tu. Di Naratiwat tu dia kata ada satu Tok Cha mana. Tu dia. Apa punya karut. Tu pun ada orang percaya. Kan? Baik. Ha? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok juga dalam surah Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla juga mengajar kita fasta'iz billah. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, tuan-tuan balik tengok. Allah mengajar, mohonlah perlindungan kepada Allah, kerana sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Falaq, dalam surah Al-A'raf ayat 200 tadi, semua haba minta perlindungan at-ta'awuz. Sekali kita akan sebut, saya ingat dia akan sebut juga beberapa jenis ta'awuz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada tu 2-3 bentuk tu. Kita amal lah. Habis sangat a'udzu billahi minasyaitonir rajim tu. Kan? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kita mohon. Jadi jangan duk mohon pertolongan dengan selain daripada Allah. Nak mohon perlindungan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Isti'adzah hanya dengan Allah. Siapa-siapa yang minta perlindungan selain daripada Allah, dia telah jatuh ke dalam perbuatan mensyirikkan Allah. Sebab itu kita tak boleh minta pertolongan, terutama sekali kepada makhluk ghaib. Itu yang duk ajar apa tu? Astaghfirullah. Memohon perlindungan kepada rijalul ghaib. Rijal lelaki.
Ghaib, lelaki yang ghaib. Kerana di setiap tempat ini ada dia, tuan-tuan. Dia sebenarnya kita orang Melayu sebut penunggu. Depa tak sebut penunggu. Di setiap tempat ni dia ada bulia mulkan. Bulia apa nama? Tak ada putus sebut. Lepas tu ada rijalul ghaib. Ada wali-wali yang jaga ni. Ada wali angin. Saya duk ingat Piramli mengarut, rupa-rupanya betul. Cuma Piramli tersilap. Dia sebut mambang angin, mambang api, mambang asap, mambang wahai mambang. Sebenarnya Piramli kalau nak bagi orang Melayu percaya, dia kena tukar mambang kepada wali. Siapa dia? Mustar tu kan. Mustar tu patut mewajak. Dia kata macam ni, wahai wali angin, wahai wali api, wahai wali apa lagi? Mambang angin, mambang api, mambang air. Wahai wali, wahai wali-wali, berdampinglah engkau wahai si wali. Sangat yang ni boleh tauliah. Tapi silap Piramli tahu mana? Pi seru mambang. Mambang ni dengar pelik. Tapi ajaran yang kata seru wali dengan seru mambang tu tang mana yang berlain? Saya nak tanya tuan-tuan. Tang mana yang beza seru mambang dengan seru wali? Wali pun ghaib, mambang pun ghaib. Cuma mambang ni dia hebat sikit pasal apa? Ini betul-betul bukan cubaan. Seru wali minta tolong, dan dia kata setiap alam ini ada wali yang menjaganya. Masya Allah, Allahul Musta'an. Apa dia ni? Ajaran apa yang kata wali jaga? Lepas tu kita bila nak pergi satu tempat, kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu ta'awuz tu. Yang kita kata nombor satu tadi apa? At-ta'awuz. Tuan-tuan pergi mana-mana tempat, pergi homestay ke hotel ke apa ke, pi camping lah, pi masuk-masuk mana-mana gua kan. Sekarang ni orang budaya pi duk camping dalam tepi laut, tepi sungai, tepi bukit apa semua ni. Tuan-tuan baca apa? Wahai penunggu gua, wahai penunggu ni, anak cucu nak tumpang tidur semalam, jangan duk kacau, jangan duk musik sangat. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nabi kata kalau siapa-siapa yang baca zikir itu, ta'awuz itu, pertama dia masuk di situ sampai dia balik keluar daripada tempat itu, dia tidak akan disentuh oleh gangguan. Ta'awuz itu bukan seru jin, seru penunggu, seru nu, seru ni dah. At-ta'awuz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu juga termasuk dalam memohon perlindungan. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tak akan kena mudarat apapun fil ard wala fis sama', di bumi ataupun di langit. Kita minta direct, Allah lindung kita. Hantu ke, mambang ke, apa ke, semuanya mereka makhluk daripada makhluk Allah. Nampak? Baik. As-sababu tsani, sebab yang kedua apa dia? At-taqwa. Yang ni kita kena meningkatkan takwa. Nampak? Takwa. Takwa ni apa artinya? At-taqwa, melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab, dia tak piduk menurun lagu Tok Bomo kita pun. Dia tak piduk bersuluk dalam gua, tak ada pun duk amal apa-apa yang pelik-pelik ni. Tapi kalau dia lalu ikut jalan tu, setan tak berani nak lalu. Setan tu. Apa Umar punya rahsia? Umar terkenal sebagai satu orang manusia yang takwa. Sebab itu salah satu sebab Allah nak lindung kita, takwa. Artinya tuan-tuan betul-betul buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, amal sunnah, tentang bid'ah, Tuhan akan jaga. Lepas itu kadang-kadang tuan-tuan, orang bila dia buat amalan-amalan pelik ni, bukan kata setan lagi lari, setan lagi kuat syok dengan dia. Takwa.
Lepas itu orang yang semayang 5 waktu, orang yang rajin baca Al-Quran, amal zikir pagi petang, jaga sumber rezeki dia, tak tengok benda yang haram, tak bercakap benda-benda yang lara, Allah pelihara. Takwa. Tak gaduh dia baca apa pun, tengok ke diri dia pun, syaitan takut. Takwa tu. Seperti mana yang disebut oleh para ulama, seperti Talaq bin Habib, dia kata at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah, iaitu kita melakukan amalan mentaati Allah, mengikut panduan dan petunjuk daripada Allah, dengan mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan taqwa juga ialah kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Taqwa. Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita masuk tengok orang yang kena rasuk, kena hantu, kena apa sihir ni, kita masuk pun nak takut. Macam-macam. Dia gantung gambar ni. Kan? Takut. Dengar lagu-lagu lara, kan? Takwa. Bagi tahu anak-anak kita, takwa ni azan pergi salat. Ajak anak-anak main masjid. Ajak mereka baca Quran. Kan? Suruh mereka dengar hadis-hadis Nabi. Suruh mereka baca hadis-hadis Nabi. Kenalkan mereka dengan sahabat. Tak ada. Kehidupan kita dekat dengan sunnah. Takwa. Itu cara dia. Baik. Ini macam mana tak kena rasuk? Pukul 7 terpacak beratok nak masuk stadium. Lepas tu duduk balik main duduk, awak tak tahu meracau. Tak pernah lagi dengar, tuan-tuan pernah dengar Assalamualaikum warahmatullahi, tengok-tengok meracau tu imam. Pernah dengar orang kena histeria di masjid? Tak pernah. Melainkan tu imam tu mungkin dia tak lari daripada bini ke apa ke, cerita lain lah kan. Tapi kalau orang semayang, payah. Masjid kan, orang masjid ni susah lah kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok dalam surah Ali Imran ayat 120. Allah Azza wa Jalla kata apa? Wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya mereka sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan memudaratkan manusia yang bertakwa tadi ni apa sahaja perancangan jahat yang akan dilakukan kepadanya. Siapa-siapa yang takwa, la yadurrukum, tak akan memberi kesan, tak akan kena kepada dia apa-apa yang buruk yang orang nak buat pada dia. Takwa. Pasal itu takwa ni dia sebagai pendinding kita. Kan? Nampak? Kemudian Nabi mengajar kepada sepupu dia Ibnu Abbas. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata, nak Allah Ta'ala ajar, nak Allah Ta'ala jaga engkau, kita nak Allah jaga kita, kita jaga Allah. Tengok Nabi kata, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Dia kata, ya ghulam, wahai budak, engkau jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga engkau. Macam mana kita nak jaga Allah? Jaga Allah artinya buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Allah akan jaga engkau. Dan siapa-siapa yang jaga suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah, dia akan dapati Allah duduk depannya. Tajidhu tujahak. Tuan-tuan, apa maksud duduk depan kita? Bukan Tuhan duduk tercokoh depan kita tu, tak. Apa maksud Tuhan duduk depan kita? Macam ni lah. Selalunya orang kalau nak jaga kita, duduk belakang ke duduk depan? Duduk escort duduk belakang ke duduk depan? Duduk depan lah. Ini dia bodyguard, dia duduk belakang. Kita yang bos, kita pula duduk jaga dia. Okey, belakang. Mesti dia duduk depan, sebab serangan daripada depan. Artinya apa? Kalau kita takwa kepada Allah, Allah di hadapan kita, marilah apa-apa pun, dia akan bertembung dengan Allah Ta'ala. Besar tu. Kita merasakan. Sebab itu tuan-tuan baca kan pagi-pagi, baca tak?
Apa dia baca? Allahumma hfaz. Kan? Yang tuan-tuan baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma hfaz. Ni baca. Allahumma hfaz min baini yaday. Ya Allah, jaga apa sahaja benda yang datang buruk daripada depan. Allahumma hfazni min baini yaday wa min khalfi, belakang, wa an yamini wa an shimali, kanan kiri, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan daripada bawah. Bawah pun macam-macam, jatuh lubang, apa lagi, ditelan gempa bumi dan sebagainya. Kiri kanan bahaya. Kita dalam duk pedur, saya ada anak kecil tuan-tuan, dalam kita duk tengok, dalam kita duk pedur, jatuh tertongot, sat saja kita tinggal tengok tu dia duk terkangkang gitu dah. Dia kenjui boleh ke dia. Pasal itu sebelum tuan-tuan amal, sebelum hantar anak-anak pergi sekolah ke apa, pegang anak kita, kan? Allahumma inni u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Lepas dia pergi. Pasal kita tak tahu nak, cikgu pun tak ada dan jaga dia tengok depan jatuh tergolek dah. U'idzuka, aku melindungi engkau wahai anak. U'idzuka bi kalimatillah, dengan kalimah Allah, min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Kita serah Allah Ta'ala dalam perlindungan dia. Kita pun balik tenang. Pasal apa? Allah jaga anak kita. Tapi kita kena amal. Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, panjanglah dah bahas ni. Yang ketiga, as-sabru ala adwih. Sesiapa sahaja yang diuji, yang kena minas sihir wal ain, supaya dia bersabar di atas orang yang buat dia, yang hasad kepada dia, yang menyebabkan dia terkena sihir, kan? Dia bersabar. Artinya jangan balas balik, sabar. Maafkan. Sebab itu agama ajak kita supaya memaafkan. Walaupun kita tahu, tapi sebenarnya kita tak tahu. Cuma tuan-tuan tahu tak, syaitan ni Nabi kata dia nak suruh kamu sembah dia tak boleh dah. Tapi satu benda yang dia ada chance untuk buat kamu, iaitu apa dia? Menimbulkan perbalahan di antara kamu. Tuan-tuan duk ingat tak hadis yang saya baca kat tuan-tuan tu? Sebaik-baik iblis apa dia? Ni'ma anta. Iblis yang terbaik, iblis yang macam mana? Tu banyak 2-3 hari ni yang cuba nak menjadi sebaik-baik iblis. Apa dia? Kan istana iblis di atas air, di tengah lautan. Tak payah duk pergi cari. Sekejap lagi dia pun kan tak tahu. Jepun lautan dia. Kemudian dia hantar iblis-iblis ni semua pergi, syaitan-syaitan ni semua. Balik mari cerita, apa yang kau buat? Kau tak buat apa. Lekeh. Mari satu orang dia kata, dia telah berjaya menghasut, meracun, mengapi-ngapikan sehingga bercerainya 2 suami isteri ni. Bila report ni sampai kepada the chief leader of the setan ni, dia kata apa? Ni'ma anta. Inilah the best devil. Setan. Sebaik-baik setan. Mungkin dapat 6 bulan bonus. Mana kita tahu? Pasal apa? Pasal setan suka-suka berkelahi, bertengkar. The best sekali bercerai. Bertepuk tangan. Bercerai. So, daripada bila kita jumpa bomo, dia akan menimbulkan apa? Persangkaan.
Itu orang dekat buat. Kita mula bersangka. Orang dekat kita ada 3. Jiran belah tepi, belah kanan, belah depan. Kita mula duk sangka yang mana. Kan? Dia main sangkaan. Lepas habis sangka, kita main mula benci, main mula marah, main mula geram, macam-macam dia main. Kawan tu buat sungguh ke? Tak tahu. Tak tahu. Nampak? Dia main mula bersangka. Pasal itu tuan-tuan, semua benda dia main mula daripada sangkaan. Pasal itu Nabi SAW ajak apa? Nabi kata, iyyakum wadh-dhann. Jaga-jaga kamu dengan zan. Suami dia pergi dakwah, pergi ceramah, pergi mana? Aku heran, pergi mana? Sangka tu. Dia baik sikit dengan kawan tu, baik ada makna. Sangka tu. Kalau ni nak pergi siap pun payah. Nak mari pelih pun takut. Khusus mana? Pelih. Tak habis. Tahu apa salah perlih? Di mana salah perlih? Perlih bukan ada apa, orang pergi kalau perlih kan makan. Tak ada perlih pasal apa ya. Perlih cuma nak bagi orang menikah, bagi halal pun salah. Saya ingat orang, kalau orang perempuan ada bom atom tu, habis cerah perlih. Bom marah dia. Boleh nak menghalalkan apa yang haram, kita patut sokong, bersyukur kan? Rahmat kan? Okey. Yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah. Yang keempat ialah kita bergantung kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan apa yang disuruh oleh nabinya. Tawakal. Makna tawakal ni apa? Tawakal ni bukan duduk tersandar nak kena apa kena biar. Awak apa hang tak tutup pintu, sat lagi ikut orang masuk. Tawakal. Sebab tu tuan-tuan tengok, maghrib Nabi suruh buat apa? Dalam hadis Bukhari, orang tua-tua dulu mengaji Bukhari, cuma tak dah habis. Depa boleh tam tu ya. Orang tua-tua dulu maghrib ya, masuk. Memang Nabi suruh, tangkap anak kamu masuk, tutup pintu. Tutup pintu. Sebab itu Nabi suruh kita ni, malam-malam Nabi suruh tutup ayat. Nabi suruh tutup ayat. Nabi kata kalau tak ada penutup, ambil kayu buat macam ni, letak macam tu, cukup. Kerana dalam 1 tahun akan ada satu ketika Allah Ta'ala menurunkan wabak dan dia masuk ke dalam air. So Nabi suruh kita tutup. Kalau kita tutup, untuk apa tutup? Bismillah cukup. Tak. Nabi nak ajar 2. Satu, ikhtiar pergantungan kita dengan Allah tanpa menafikan ikhtiar asbab, yakni tindak tanduk kita. Pasal itu Nabi suruh kita tutup pintu, syaitan tak boleh masuk. Agak-agak syaitan boleh masuk. Syaitan boleh masuk? Boleh lah kan? Azan tuan-tuan. Azan dia buat kata syaitan lari. Azan dulu. Sekejap lagi saya perhabis sikit. Nombor apa dah? Nombor 4. Okey tuan-tuan. Untuk nak meringkaskan benda ni, nanti kita tak apa kita sambung sebab kita tak nak tergesa-gesa. Cuma tuan-tuan note sikit. Amalan-amalan di bawah ta'awuz tadi. Saya ingat yang ni lebih penting lah. Kalau kita hurai semua pun nanti tuan-tuan mungkin tak dapat nak penghayatan yang sebaiknya. Jadi saya nak yang ta'awuz tadi ni, tuan-tuan nak balik amal kan, kita bagi yang tu dulu. Pertama, tuan-tuan boleh baca a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan juga boleh baca a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Pagi dan petang. Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan tengok dalam zikir pagi dan petang ada doa ni. Baik. Kemudian yang kedua, selain daripada ta'awuz tadi ni, qiraah al-mu'awwizat. Tuan-tuan membaca al-mu'awwizat. Apa dia? Al-ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia panggil Al-Mu'awwizat, 3 pelindung. Tuan-tuan boleh baca. Boleh baca. Sesiapa yang membaca daripada hadis Abdullah bin Khubaib, sesiapa yang membaca, kata Nabi, Qul huwallah dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, di waktu petang dan di waktu pagi 3 kali. 3 kali. Maka dia akan dilindungi daripada segala keburukan. 3 kali pagi, maknanya 9 lah. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. 3 pagi, 3 petang. Jangan tinggal. Okey? Qiraah ayatul kursi. Baca ayat kursi, kan? Ayatul kursi, baca qiraah ayatul kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Iaitu dalam hadis Nabi SAW yang ini masyhur, sesiapa yang mendatangi katilnya, tempat tidurnya, faqra, maka kata Nabi, bacalah ayatul kursi. Faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Bila dia nak tidur tu dia baca ayat kursi. Kerana apa? Kerana dia tidak akan diganggu oleh syaitan hinggalah ke subuh. Yang ni seperti yang disebut oleh syaitan sendiri kepada Abu Hurairah, kan? Kemudian tuan-tuan baca suratul Baqarah. Dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita membaca surat Iqra'u suratal Baqarah. Nabi kata, bacalah oleh kamu semua surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, kerana dia adalah barakah dan dia menyelamatkan daripada penyesalan dan kerugian, dan tidak ada syaitan ataupun sihir yang boleh mengganggu kamu. 3 benda: berkat, menyelamatkan daripada kerugian dan penyesalan, dan tidak akan disentuh oleh sihir dan syaitan. Mana-mana rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, syaitan akan lari daripadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ni tuan-tuan tengok. Kemudian tuan-tuan membaca akhir daripada suratul Baqarah. Akhir daripada suratul Baqarah, iaitu 2 ayat yang terakhir. Sesiapa yang membaca 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah pada waktu malam, dia akan dilindungi daripada sebarang bentuk kejahatan dan keburukan yang boleh menyakitkan dia, dan daripada gangguan syaitan dan sekutunya. Ini tuan-tuan boleh baca. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ah fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali. Bukan banyak mana 100 kali. Ambil tasbih tu, kira 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha 100 kali. Maka Nabi kata apa? Pahalanya seperti membebaskan 10 orang hamba, ditulis baginya 100 kebaikan, dipadam daripada 100 dosa, dan menjadi pelindung daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, daripada pagi sehingga ke petang. 100 kali pagi, 100 kali petang. Kemudian tuan-tuan boleh membaca juga yang ni, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis syayatin wa an yahdurun. Ini tuan-tuan boleh baca, nanti kita bagilah. Kalau tak sempat tulis, nanti tuan-tuan boleh baca. Sesiapa yang membacanya, kata Nabi SAW, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan diri pembaca tersebut. Nampak? Kemudian tuan-tuan membaca bismillah inda dukhulil manzil, ketika nak masuk ke dalam rumah, wa inda ta'am, ketika nak makan, dan dalam setiap keadaan. Yang ni juga boleh melindungi daripada terkena sihir dan juga gangguan syaitan. Nak masuk rumah bismillah, nak makan bismillah, nak buat apa bismillah, syaitan tak boleh ganggu. Seperti mana yang disebut di dalam hadis, apabila kita membaca bismillah
syaitan berkata tidak ada tempat untuk kita bermalam di rumah ini. Bila kita baca bismillah nak makan, tidak ada makan untuk kita di sini. Nampak? Kan? Okey? Dan yang terakhir yang disebut kepada kita dalam bab at-ta'awuz ni, perlindungan daripada syaitan ni, ialah senantiasa tuan-tuan, fa inna dzikrallah fi mukhtalafil awqat wiqayatun wa hijabun wa hisnun anis syayatin. Yang paling besar sekali ialah tuan-tuan dan puan-puan senantiasa mengingati Allah fi mukhtalaf pada setiap al-awqat, waktu, every time. Mukhtalaf al-awqat, pada setiap keadaan dan waktu. Selain daripada yang khusus tadi ni, apa-apa, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, senantiasa dia akan menjadi wiqayah, pelindung, hijab, pendinding, hisnun, perisai, anis syayatin, daripada kejahatan syaitan. Terus itu orang beriman ni tengok, dia masuk kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Dia nak keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Nampak? Everything. Dia nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa lagi? Dia nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Any time, everywhere, ada doa, ada zikir, baca yang tu. Syaitan nak kacau pun, dia ni baca. Yang tu. Kan? Jadi insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang, supaya hidup kita senantiasa bergantung dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.